السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah, kita membaca kitab Ihfazillah Yahfazuka pada muka surat yang ke-40. Kita masuk kepada tajuk 3 golongan manusia di dalam bersedekah, berinfak, yakni membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Ada terbahagi kepada 3 golongan, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Itu Allah Ta'ala sebut perkataan infak itu di awal-awal perkataan, wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, selepas beberapa perkara, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selepas beriman kepada perkara yang gaib, kemudian mendirikan salat, dan yang ketiganya ialah menafkahkan hartanya pada jalan yang diredai oleh Allah. 3 golongan manusia di dalam berinfak. Golongan yang pertama, orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang membelanjakan hartanya, orang yang memberikan sumbangan kerana riya. Ini golongan yang pertama. Apa makna riya? Ingin dilihat dan ingin menunjukkan kepada orang lain. Ini golongan yang pertama. Kalau orang tak nampak, dia tak seronok. Kalau orang tak tahu, dia tak seronok. Dia nak orang nampak dan dia nak orang tahu dia bersedekah. Dan sum'ah. Sum'ah ialah ingin didengar bahawa dia ada orang dermawan. Dia seronok kalau orang kata dia ni seorang penderma yang bagus, seorang penderma yang baik. Riya ingin menunjuk-nunjuk. Sum'ah pula ialah dia seronok mendengar orang puji dia, orang sanjung dia. Maka di akhirat kelak, orang begini tidak akan mendapat pahala dan tidak mendapat keuntungan. Bahkan dia termasuk di dalam golongan orang yang awal-awal dimasukkan dan dibakar di dalam api neraka. Kita boleh rujuk dalam hadis tentang orang yang awal-awal dimasukkan di dalam neraka, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat, ada seorang tabi'in datang bermenghadap dengan Abu Hurairah, seorang tabi'in, bertanya kepada Abu Hurairah, tolong khabarkan kepada aku, apakah hadis yang kamu paling menyentuh perasaan kamu? Apakah hadis Rasulullah yang bila kamu ingat paling menyentuh perasaan kamu? Abu Hurairah pun baca hadis ini. Bila baca hadis ni, tuan-tuan, pengsan Abu Hurairah. Bila dia sedar daripada pengsannya, dia baca lagi hadis ni, pengsan lagi sekali. Bila sedar daripada pengsannya, baca lagi sekali, pengsan lagi sekali. Sampai 3 kali pengsan. Kerana apa? Kerana takut dengan hadis yang dia ingat, yang dia hafaz daripada Rasulullah. Apa hadis ini? Nabi menerangkan 3 golongan yang paling awal masuk neraka. Yang pertama ialah orang yang mengajar. Orang yang mengajar ilmu agama bukan kerana Allah. Mengajarnya kerana nak tunjuk bahawa dia pandai bercakap, nak tunjuk dia lebih daripada orang, nak kata dia ni orang yang hebat, pasal boleh mengajar banyak. Ini golongan yang pertama, awal-awal masuk neraka. Yang disangkanya amalannya banyak, yang disangkanya pahalanya banyak, rupa-rupanya salah dia sebab dia riya. Yang kedua yang masuk awal dalam neraka ialah qari, orang yang membaca Quran, yang dia baca bukan kerana Allah, dia baca kerana nak tunjuk suara dia sedap, dia pandai lentok lagu, dia pandai liuk bertaranum. Maka orang yang macam ni juga awal-awal dalam neraka. Dan golongan yang ketiga yang awal di dalam neraka ialah golongan yang berperang pada jalan Allah, yang mati pada jalan Allah di dalam peperangan.
tetapi matinya bukan syahid. Sebaliknya mati kerana nak bagi tahu pada orang sebelum dia pergi perang hari itu, dia orang berani. Orang lain tak berani. Dia orang yang gagah. Dia nak orang sebut pada dia, orang dia berani dan dia orang gagah. Maka dia mati dengan sebab dia mati itu tidak dikira sebagai syahid. Dan 3 orang inilah yang awal-awal masuk di dalam neraka. Abu Hurairah pingsan kerana apa? Kerana takut termasuk dalam 2 golongan yang teratas. Yang pertama, orang yang mengajar kerana riak, dan yang keduanya orang yang membaca Quran kerana riak. Di sini golongan yang awal masuk neraka disebutkan ialah golongan yang bersedekah kerana riak. Apa yang dikatakan bersedekah, berinfak kerana riak? Kalau tak sebut nama, dia tak nak bagi. Ataupun kalau dia dah bagi, dia nak nama dia disebut. Mula-mula aku akan bagi kalau nama aku disebut. Yang kedua, dia bagi dan dia nak nama dia disebut. Yang pertama ni dia buat syarat dulu. Kalau kamu nak, boleh bubuh nama surau tu surau tu. Aku boleh bagi kamu 100,000. Tapi aku nak surah itu nama dia surah Al-Kazimiyah. Bahasa yang sedekah tu Kazim umpamanya. Jadi dia nak syarat. Ataupun dia dah bagi duit 100,000. Jangan lupa lah, dia dah bagi, sebut-sebut lah nama aku. Umum-umum lah pada orang. Ini golongan yang riak. Golongan yang riak macam ini, tuan-tuan, tidak ada pahala langsung. Melainkan pahala dia bersedekah tadi, di hari kiamat Allah suruh minta daripada orang yang dia tunjuk. Kalau kita bersedekah kerana orang, minta pada orang yang kita tunjukkan sedekah kita. Mana boleh orang bagi pahala pada kita? Mana boleh manusia bagi pahala pada kita? Yang boleh bagi pahala ni ialah Allah, bukan manusia. Kalau kita buat sesuatu kerana manusia, silakan minta pada manusia itu. Allah tidak akan bagi pahala kepada kita. Baik, golongan kedua, orang yang bersedekah kerana malu. Maka dia akan memperolehi pahala dan ganjaran. Dan biasanya sikap seperti ini ialah sikap kebanyakan orang dan sudah menjadi satu kebiasaan. Yang ini kerana malu sedekah. Dah edar tabung, tak masuk orang kata, bubuh je lah. Orang dah edar tabung, kalau dia tak masukkan dalam tabung, nanti orang cakap, bubuh je lah. Aku bubuh, pasal dia bubuh. Kalau aku tak bubuh nanti, aku orang kata dia datang naik kereta, minyak mahal pun boleh bayar, takkan sedekah, tak boleh. Bubuh je lah. Dia kerana malu dia buat. Nak tak nak juga dah minta, tengah duk makan depan orang ramai, datang minta sedekah. Tak bagi, nak halau malu. Bagi juga lah. Maka baginya itu kerana malu. Sikap ini kata dia ialah sikap kebanyakan orang. Dan sikap menjadi satu kebiasaan kepada kita. Dalam satu pejabat, orang putih derma atas kematian satu rakan sepejabat, semua orang tulis dalam senarai nama. Siapa yang sedekah, siapa yang bagi derma. Tiba-tiba nama dia tak ada, dia tak seronok. Dia buh jugalah. Pasal apa? Takut orang tahu dia tak bubuh. Takut malu, dia bubuh juga. Walaupun dia bukan riak, tapi kerana malu itu, dia bubuh juga. Yang ketiga, orang yang berinfak kerana sebuah misi. Kerana ada niat. Kerana niat dan keikhlasan. Bukan kerana malu, bukan kerana nak nama. Golongan ini ialah golongan bagi kerana Allah dah bagi. Allah dah bagi pada aku dan aku nak bagi pada orang. Allah dah bagilah banyak rezeki pada aku, itu syukur pada Allah. Aku nak panjangkan pula rezeki ni pada orang. Golongan inilah golongan yang mendapat pahala dan golongan yang betul-betul menjadi hamba Allah. Seperti yang Allah sebut, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Golongan inilah golongan yang berjaya. Golongan yang mendapat petunjuk. Ulaika ala hudan. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan nak bagi. Nak sedekah pada orang, nak bagi pada orang, bukan senang. Sebab itu Allah kata orang yang bagi, orang yang sedekah, orang yang menderma kepada insan yang memerlukan, tempatnya syurga. Syurga ni benda susah nak masuk. Syurga ni satu tempat yang sangat payah nak masuk. Yang betul-betul buat elok-elok je boleh masuk. Dan salah seorang yang betul-betul buat boleh masuk syurga ialah orang yang bersedekah. Maknanya orang yang bersedekah ni susah.
Susah nak sedekah, nak keluar duit, nak wakaf duit, nak belanjakan duit pada jalan Allah, susah. Tambah sekarang ni barang mahal. Minyak mahal, barang mahal. Lagi susah nak sedekah. Lagi banyak ujian, lagi banyak kekangan. Antara nak sedekah ataupun nak simpan. Antara nak sedekah ataupun nak beli barang-barang lain. Barang lain dah jadi mahal. Tapi manusia kadang-kadang dia tidak boleh buatkan satu bayaran khas untuk surau RM60 sebulan. Mungkin dia akan kurangkan allowance untuk surau, sumbangan untuk surau tinggal RM20. Tapi sumbangan untuk asrul tak berkurang juga. Patutnya berkurang jugalah sumbangan untuk asrul, tutup ke apalah. Tengoklah 6 channel tu sudah. Tak payahlah pergi tengok channel-channel ratus-ratus ni tak nak tengok. Tapi bajet untuk itu tak berkurang juga. Bajet untuk bersedekah yang berkurang. Sedangkan Allah kata siapa yang bersedekah banyak diluangkan lagi pintu rezeki. Yang ini keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tu tak ada. Keyakinan kita terhadap Allah tu makin berkurang. Patutnya makin banyak barang, makin mahal barang, makin banyak sedekah. Sebab apa? Sebab kita minta ganjaran Allah ganti ke lain. Allah bagikan keluasan ilmu, keluasan rezeki, keluasan sihat. Mungkin kita boleh simpan duit dengan sebab kita kedekut. Kita simpan duit. Tetapi Allah akan ambil duit melalui jalan sakit. Kita tak tahu. Berapa banyak orang yang kedekut. Akhirnya Allah ambil duit dia kerana tak sedekahnya itu melalui jalan dia sakit. Tiap hari pergi berubat di hospital. Ambil ubat di klinik, ambil ubat di bomo, ambil ubat di sana. Semua duit. Akhirnya duit dia yang dia simpan selama ini habis untuk perubatan dia saja. Pahala bersedekah tak ada, duit tu pula habis untuk berubat. Allah akan ambil balik daripada jalan yang lain. Ini disebut sebagai keberkatan. Dalam kita hidup, kita mencari keredaan Allah, kita mencari keberkatan Allah. Keberkatan Allah itu hanya daripada harta. Sebab itu awal-awal yang Allah Ta'ala sebut, manusia yang berjaya ni ialah orang yang beriman pada benda gaib. Beriman pada benda gaib ni apa? Allah. Dia tak nampak. Tapi dia percaya. Kalau orang tanya pada kita, di manakah Allah? Orang Hindu tanya kita, mana Tuhan kamu? Tuhan aku ada di dalam iman aku. Kepercayaan aku mengatakan bahawa Allah itu ada. Allah letaknya di mana? Allah tidak bertempat. Tetapi dalam keimanan saya, dalam keilmuan saya yakin Allah itu ada. Ini dipanggil sebagai apa? Yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman pada benda gaib. Apa dia yang beriman pada benda gaib? Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang bersedekah sekian-sekian banyak akan dapat sekian-sekian banyak. Dia yakin pada benda itu sebab itu dia sedekah. Sebab itu dia letak kepercayaan ini yang pertama sekali. Sebab susah nak dapat. Duit dah dalam poket, tiba-tiba pergi bagi ke anak yatim. Duit dalam bank boleh pergi jolok di dinding, bagi dekat masjid untuk pembinaan baru masjid. Duit elok-elok dalam buku akaun dikeluarkan daripada akaun, dibagi daripada surau untuk pembesaran surau. Ini satu benda yang sangat susah. Tambah pula di zaman susah kita ini. Maka semakin kita keluarkan pada zaman susah ini, semakin bernilai wangnya, semakin bernilai sumbangan itu di sisi Tuhan. Kalau duit kita berselerak atas lantai, bawah lantai, semua banyak sangat, nak sedekah tu tak heran. Tetapi yang kena heran ialah duit tak ada tapi boleh sedekah. Golongan yang kedua ialah golongan yang solat. Dan golongan yang ketiga golongan yang berinfak. Maka golongan ini awal-awal dalam surah Al-Baqarah, awal-awal dalam surah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan 3 golongan ini. Sehinggalah Allah mengiktiraf golongan ini pada ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah golongan yang mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Baik, apa makna hudan? Apa makna hudan? Kata-kata ala hudan, ala huda di sini ialah kata-kata berasal daripada kata-kata fi huda. Maksudnya ialah orang yang berada pada jalan yang jelas dan jalan yang lurus. Kalau bahasa Urdu, huda ni maknanya Tuhan. Ya, huda ni makna Tuhan. Sebab itu Gandhi ketika dia nak mati, dia menyebut perkataan huda. Gandhi ini masa dia nak mati selepas dia kena tembak tu, dia kata huda.
Huda. Tuhan. Sebelum dia kena tembak, Gandhi mengamalkan satu dasar. Siapa-siapa yang baik, dia adalah Tuhan. Kalau orang itu baik, orang itulah Tuhan. Kalau binatang itu baik, binatang itulah Tuhan. Kata Gandhi, lembu itu Tuhan. Sebab lembu itu baik. Daripada kita kecil sampai kita besar, kita minum susu lembu. Padahal kita minum susu lembu daripada kecil sampai besar. Padahal kita minum susu ibu sampai 2 tahun saja. Jadi lembu lebih baik daripada ibu. Sebab susunya membesarkan kita sampai tua. Ini fahaman Gandhi. Dia anggap lembu tu lebih baik pada mak. Pasal mak ni bela orang 2 tahun menyusu. Lembu ni menyusukan kita sampai kita tua duk minum susu lagi. Duk minum omega lah kita. Sampai ketua. Sebab itu bila dia kena tembak, dia sebut Huda. Orang tanya kepada dia, kenapa tak sebut lembu? Kenapa tak sebut lembu? Bukankah lembu itu juga bagi kamu adalah Tuhan? Kenapa kamu sebut Huda? Tuhan. Sebab kata dia, lembu tak boleh sambungkan nyawanya. Lembu tak boleh bagi nyawanya. Lembu tak boleh menyihatkan dia. Yang boleh menyembuhkan dia, yang boleh menyambung nyawanya ialah Tuhan saja. Sebab itu bila dia nak mati, dia pun sebut Huda. Keyakinan kepada Tuhan. Yang selama ni dia sebut lembu pun Tuhan. Tapi bila nak mati, kenapa cari Tuhan? Ini yang kita sebut tentang Gandhi ni. Baik, balik tentang Huda di sini. Huda ialah jalan orang yang berada pada jalan yang jelas dan lurus. Sementara maksud yang kedua daripada Huda adalah sebahagian mereka berada dalam petunjuk dan sebahagian lagi berada dalam kesesatan. Itu dipanggil sebagai fi Huda. Dia ada beberapa isim majrur di sini. Ya, ada beberapanya. Yang pertamanya ala Huda. Ala Huda ialah orang yang berada di dalamnya, orang yang berada di atas petunjuk Allah. Fi Huda, kalau fi pula di dalam petunjuk. Dan di dalam ini ada masanya berada dalam keredaan Allah dan ada masanya berada dalam kesesatan Allah. Yang ketiga dipanggil sebagai ila Huda, kepada petunjuk. Maka mereka tidak akan sampai pada petunjuk tersebut kerana tabiat orang yang berjalan kepada sesuatu seolah-olah dia akan sampai di sana. Jadi Allah tidak mengatakan ulaika fi huda. Allah tidak mengatakan ulaika ila huda. Tetapi Allah menggunakan perkataan ulaika ala. Ala itu maknanya mengatasi daripada dalam, mengatasi daripada perkataan kepada petunjuk. Mereka itu berada kepada petunjuk, Allah tak sebut. Mereka itu berada di dalam petunjuk, Allah tak sebut. Dalam petunjuk berapa ramai yang sesat. Kalau kita kata berada dalam petunjuk, berapa ramai yang sesat. Kita baca semalam di surah Kemensah Al-Iman. Berapa banyak orang yang murtad selepas Nabi wafat. Yang murtad selepas Nabi wafat, tengok Nabi pun pernah. Musalmah Al-Kadzab itu tuan-tuan, dia pernah tengok Nabi. Dia pernah bersalam dengan Nabi, pergi ke rumah Nabi. Tetapi bila dia balik daripada Nabi, balik daripada Madinah, dia balik ke kampung dia kata dia Nabi. Dia mendakwa dia Nabi. Ini yang dikatakan orang yang dah dapat petunjuk, dah jumpa Rasulullah, tetapi masih lagi tidak dapat petunjuk. Sebab itu Allah tidak menggunakan perkataan ulaika fi. Belum tentu orang yang ada dalam petunjuk dapat petunjuk. Macam kita lah, belum tentu duduk dalam masjid ni dapat petunjuk, belum tentu. Belum tentu saya yang mengajar dapat petunjuk, belum tentu. Sebab itu Allah tidak menggunakan perkataan fi huda. Atau Allah tidak menggunakan perkataan ila huda. Mereka itu menuju ke arah petunjuk. Ila itu maknanya menuju. Menuju kepada petunjuk. Menuju belum tentu sampai. Berapa ramai orang yang belum tentu sampai ke surau. Awak nak ke mana? Ke surau. Belum tentu sampai. Sampai tengah jalan, sakit perut, dia patah balik.
Sampai tengah jalan, ular melintas. Dia patah balik. Dia kata, sial. Celaka, sial, bagi-bagi buta ni. Dia patah balik. Belum tentu juga. Sebab itu Allah Ta'ala tidak mengatakan perkataan ila huda. Sebaliknya Allah menggunakan perkataan ala huda. Ulaika ala huda. Apa makna ala huda? Ala huda ni maknanya ialah mengatasi daripada di dalam. Mengatasi daripada kepada. Dia sudah berada di atas petunjuk. Maknanya takkan turun ke bawah. Maknanya dia mengatasi daripada kedudukan lain. Sebab itulah Allah menggunakan perkataan ala huda. Oleh kerana itulah orang yang tidak melakukan hal-hal tersebut, hidayah pada dirinya sedikit. Siapa-siapa yang tak buat 3 benda ni, petunjuk pada diri dia sedikit sangat. Tak percaya pada benda gaib. Dengan malaikat dia tak percaya. Ada ke malaikat? Dia boleh tanya pula. Kalau Allah ni maha berkuasa, apa sebab Allah jadikan malaikat? Dia tanya. Kalau Allah ni maha berkuasa, malaikat tu apa guna? Allah buat semua lah. Apa sebab malaikat perlu ada? Dia guna akal dia. Maka orang yang macam ni tak beriman pada perkara gaib, hidayahnya sedikit. Ataupun sembahyangnya sedikit, hidayahnya juga sedikit. Sekali manusia tak sembahyang, berkali-kali dia takkan sembahyang. Mula-mula manusia menipu, selepas ini akan semakin banyak dia menipu. Dimulakan satu penipuan, akan wujud penipuan yang kedua. Dimulakan dengan sekali tak sembahyang, akan disambung pula dengan berkali-kali tak sembahyang. Sebab itu jangan kita mulakan dengan penipuan. Selepas ini kita akan mula menipu. Jangan kita mulakan dengan sekali tinggal sembahyang. Selepas ini tak berapa banyak sembahyang yang kita tinggal. Baik, maka daripada itu, tidak ada yang dapat memelihara kamu dalam petunjuk tersebut, melainkan dengan pekerjaan dan keimanan. Yang kita minta ni tuan-tuan, petunjuk, hidayah. Hidayah ni Tuhan saja boleh bagi. Orang lain tak boleh bagi. Abu Talib tu pun tak dapat hidayah. Padahal dia duduk dengan Nabi. Dia bela Nabi daripada kecil. Dia pertahankan Nabi. Tapi dia tak Islam. Hidayah tak dapat. Isteri Nabi Lut, anak Nabi Nuh, bapaknya Nabi, isteri suaminya Nabi, tetapi tak dapat hidayah. Susah nak dapat. Sebab tu kita minta pada Allah hidayah. Ada orang yang dulu dah dapat hidayah, sekarang tidak lagi hidayah, malah mati dalam keadaan kufur. Asalnya kufur, kahwin dengan penyanyi wanita, masuk Islam, lepas bercerai masuk Kristian, dan bila mati dalam Kristian. Ini yang dikatakan manusia yang sudah tidak mendapat hidayah. Sebab apa? Sebab 3 benda tadi. Tauhid tidak ada. Tauhid tidak ada. Yu'minuna bil ghaib, tauhid. Tidak ada tauhid. Wa yuqimuna shalah, fiqh. Tidak ada fiqh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, tasawuf. 3 benda ni tak ada. Sebab tu hidayah tak ada. 3 benda ni tak diambil berat dalam kehidupan kita. 3 benda ni lah yang menjadikan kita ni, datang saja ujian sedikit, kita dah tewas. Kalau kita ada kekuatan tauhid, insya-Allah kita syirik pada Tuhan. Kalau sakit, insya-Allah kita tak minta pada hantu setan, tak minta pada bomo. Kenapa manusia bila sembahyang, baca Quran, zakat, puasa, haji, tetapi bila sakit menghadap bomo siap? Tak siapa. Kenapa tak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa perlu jumpa bomo siam? Kenapa perlu jumpa bomo sakai? Sebab apa? Jawapannya kerana hidayah tak ada. Maksud syirik dia tak faham. Kenapa manusia bila sembahyang dia sembahyang, tetapi bila mari satu keuzuran, walaupun keuzuran itu sikit sangat, itu pun dah tak sembahyang. Sikit sangat, bukannya banyak pun. Hanya kerana di tangan dia ni ada intravenous drip, tak sembahyang. Dia masuk hospital,
Nurse pasangkan Benofit drip untuk masuk air saja. Dengan sebab itu dia tak sembahyang. Ini yang dikatakan tadi, manusia yang tidak dapat petunjuk. Orang yang dapat petunjuk, di mana-mana pun dia nak sembahyang. Atas kapal terbang, dalam bot, atas kapal, semua dia nak sembahyang. Kerana adanya hidayah Tuhan. Maka jangan sekali-kali kamu mengira ada penjaga lain selain daripada Allah. Tidak ada orang yang boleh memelihara kita selain daripada Allah. Siapa yang boleh menyelamatkan kita di atas awangan ketika menaiki pesawat? Adakah Boeing 747? Atau Airbus 380? Ataupun pilot yang cekap? Yang menyelamatkan kita pada masa itu ialah Allah. Siapa boleh apungkan kapal besi yang begitu berat? Jawapannya ialah Allah. Siapa yang boleh bawa balik saya ke Ipoh dengan selamat petang nanti? Bukan kereta saya, bukan driver saya. Yang boleh bawa balik yang selamat ialah Allah. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa kamu tak tengok bagaimana kami mudahkan kamu perjalanan kamu di darat dan perjalanan kamu di bumi? Kami yang mudahkan perjalanan kamu. Bukan tayar, bukan jalan, bukan minyak, bukan enjin. Yang selamatkan kita ialah Allah. Allah yang menyelamatkan. Itulah yang dikatakan waliyan. Waliyan penjaga kita. Nasiran pembantu kita. Dan tidak ada sekali-kali yang mampu melindungi kamu daripada segala bentuk kekejian. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita daripada kekejian. Melainkan Tuhan. Kalau Tuhan tak selamatkan kita daripada kehinaan, hinalah kita. Cuba tengok berapa bangsa di dunia sekarang yang menjadi hina. Yang menjadi hina. Kita tengok orang-orang Arab. Orang Arab hebat. Jubahnya labu, serbannya panjang, igalnya pun panjang, tasbihnya pun panjang, berjalan action saja. Hebat dia. Di mata orang Islam, orang Arab ni hebat. Pergi ke Mekah, pergi umrah, tengok orang Arab, oh Arab kira hebat. Tetapi apa hebatnya Arab di mata mereka? Orang Arab dengan kita sombong. Tetapi dengan Amerika melutut. Orang Amerika pula sombong di perkotak-katiknya orang Arab. Apa tuan-tuan? Jadi hina. Kalau orang Arab adalah bangsa yang hina. Siapa peduli dengan Arab? Dianggap sebagai golongan bodoh. Yang boleh ditentukan harga minyak, boleh dimainkan harga minyak, boleh dispekulasikan harga minyak. Kerja kamu harga minyak, buat keluar minyak. Kerja kami kontrol minyak. Berjuta tong sehari minyak Arab buat keluarkan. Tapi apa mereka boleh buat? Tak boleh buat apa. Malah tak boleh bantu pun negara-negara Islam lain. Ini yang dikatakan tadi, kekejian yang berlaku. Sepatutnya dia menggunakan minyak yang dia ada untuk kontrol ekonomi dunia. Bukan bangsa yang tak ada minyak yang kontrol ekonomi dunia dengan memanipulasikan minyak yang mereka keluarkan. Mereka juta keluar sehari, 10 juta tong sehari. Saudi saja. Tapi apa Saudi boleh buat? Dia tak boleh buat apa. Ditentukan oleh siapa? Ini yang berlakunya kekejian itu. Sebab apa? Sebab yang saya selalu sebut pada tuan-tuan. Orang Arab seumpama konduktor bas. Zaman dulu ada konduktor bas. Zaman lah tak ada lah. Orang masuk mesin dalam duit dalam mesin naik lah. Dulu-dulu konduktor bas. Konduktor ni pegang tiket. Pegang tiket satu tu, pegang cepit tiket dulu. Bila orang naik bas, konduktor bas turun. Apa dia buat? Dia suruh orang masuk dalam. Dalam lagi, dalam. Lepas tu baru dia naik ke tangga bas, dia pun katok besi palang bas. Tak, jalan. Itu konduktor bas dulu-dulu. Dia suruh orang masuk dalam, dia tak ke dalam pun. Konduktor bas suruh penumpang masuk ke dalam, dia tak ada ke dalam tu. Lebih kurang begitulah orang Arab. Dia suruh orang ikut sunnah Nabi. Ada dia ikut sunnah Nabi.
Haram. Semua haram. Rukuk lambat sikit pun haram. Imam dah rukuk, kita tak habis baca Fatihah lagi. Dia dah rukuk, dia tunduk kita. Dia suruh kita tunduk sekali. Haram dia marah. Mesti ikut imam. Tapi dia ubah masalah. Dia ubah tempat sa'i, tak harap. Mana ada tempat sa'i dulu dah tuan-tuan. Lah semua sa'i dah baru. Tak jumpa ada pun bukit. 50 meter dia renjak daripada asal. Apa hukum? Adakah sa'i kita sekarang ini macam sa'i zaman Rasulullah? Dia akan tanya pada kita, kamu sembahyang tadi zikir ramai-ramai tu, Nabi buat tak? Bid'ah. Tapi siapa berani tanya pada Saudi? Nabi ubah ke tempat sa'i Safa Marwah daripada sini ke sini? Ada Nabi ubah? Tak ada siapa berani tanya. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok bangsa Arab ini, dia hanya sombong dengan bangsa-bangsa Islam. Sebab dia nak cop migration dia pun susah. Cukup action, belagak. Tetapi apa jadi pada minyak dia? Kekuatan sebuah negara bukan bergantung pada F-16, F-15. Bukan bergantung pada Skyhawk, bukan bergantung pada Mirage, bukan. Kekuatan sebuah negara bergantung kepada minyak. Kalau minyak tidak ada, apa guna pesawat F-16? Dia nak terbang macam mana? Minyak tak ada. Kereta kebai kalau minyak tak ada, nak buat apa tuan-tuan? Duduklah cokong di situ. Tidak boleh berjalan. Maka kalau mereka kawal minyak ni elok-elok, tak apa. Masalah sekarang ni, pelaburan minyak, simpanan duit minyak dilaburkan dan disimpan di mana? Dan sistem mata wang untuk menguruskan minyak, mata wang siapa? Mata wang dolar Amerika. Bila dolar Amerika direndahkan, bila Amerika menjatuhkan nilai mata wang mereka, sekarang ringgit lagi kukuh daripada Amerika. Bila ringgit lebih kukuh daripada Amerika, Amerika jatuh duit, bermakna automatik duit mereka dalam bank-bank Amerika juga akan jatuh. Maka nak tutup, coverkan harga kejatuhan nilai-nilai mata wang Amerika yang menjadikan nilai mata wang mereka pun jatuh, terpaksalah dinaikkan harga minyak untuk ganti balik kerugian mereka. Ini permainan siapa? Ini yang kita kena faham. Dulu kalau 100 ringgit kita 100 rial. Sekarang 100 ringgit kita 88 rial. Turun 12 rial. Itu dengan ringgit dengan Amerika lagi jatuh dia. Dengan sebab itu dia nak cover balik nilai susut nilai dia, duit dia dalam bank-bank Amerika dan bank-bank di Eropah, maka dia naikkan nilai harga minyak yang membebankan kepada seluruh negara Islam. Inilah yang dikatakan keji perbuatan itu. Meniagakan satu benda yang mesti dah untung dan tidak ada modal untuk membuat minyak, melainkan modal mengurus dan mengeluarkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita tengok kepada keadaan yang Allah Ta'ala sebut di sini tentang yang dikatakan iman, yang dikatakan infak, yang dikatakan dengan solat ini, untuk golongan-golongan yang mendapat hidayah daripada Allah. Dan tidak ada yang boleh memelihara kamu melainkan zat Allah yang Maha Esa lagi Maha Tunggal. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman di dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam, kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya' innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba yang terpilih. Maksudnya, ketika dia sudah mendapat petunjuk, maka kami memalingkan segala bentuk keburukan dan kekejian daripada dirinya. Siapa yang mendapat petunjuk Allah, insya-Allah keburukan dan kekejian akan menyimpang daripada dirinya. Nabi sebut tentang orang yang sembahyang subuh. Jangan kamu kata pada orang yang sembahyang subuh berjemaah,
Jangan kamu benci pada orang yang sembahyang subuh berjemaah. Jangan kamu tak suka pada orang yang sembahyang subuh berjemaah. Allah pelihara mereka ni. Kita buka dalam Bahrul Mazi kelebihan sembahyang subuh. Nabi kata siapa-siapa yang sembahyang subuh dan orang kata pada dia, orang fitnah pada orang yang sembahyang subuh berjemaah, orang buat jahat pada orang yang sembahyang subuh berjemaah, buat jahat itu akan melantun balik pada dia. Dia fitnah orang yang datang sembahyang subuh berjemaah, fitnah tu akan kena balik muka dia. Dia tuduh yang bukan-bukan pada orang yang sembahyang subuh berjemaah, akan kena balik pada orang yang menuduh. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak selamat daripada fitnah, daripada susah, daripada mara bahaya, daripada adu domba orang, daripada mengumpat orang, mengacung orang, tolong subuh berjemaah. Tolong buat. Masalah kita sekarang subuh berjemaah ni lemah. Lemah. Ada semua orang yang masih belum faham tentang konsep ini. Konsep keredaan Allah. Ramai manusia boleh dengar ceramah sampai larut-larut malam. Pukul 12 malam tak habis balik dengar ceramah di Padang. Habis dengar ceramah singgah minum susu ke, minum teh tarik, sup giabok. 2 pagi baru sampai rumah. Subuh tak datang. Itu macam mana kita nak kuat? Macam mana kita nak imun diri kita? Kita tak buat imunisasi. Salah satu imunisasi bagi orang yang beriman ialah subuh berjemaah. Kekuatan pejuang-pejuang Islam dulu, letih macam mana pun subuh jemaah tak tinggal. Penat macam mana pun subuh berjemaah silakan datang. Lambat pun tak buat, silakan datang. Sebab tu depa kuat. Orang tak suka pada depa, tak suka tu balik pada orang yang tak suka. Cuba tengok tentera-tentera Islam dulu. Subuh jemaah ni wajib. Semua kena pergi sembahyang berjemaah. Tentera-tentera semua kena sembahyang berjemaah subuh. Sebab itu bila lawan dengan kafir, lawan dengan Rom, lawan dengan Parsi, Rom dan Parsi kalah. Sebab kekuatan itu ada. Kalau kita nak kekalkan kekuatan kita yang selama ni ada, tidak ada jalan lain melainkan ni hak kita sebut wa yuqimuna shalah. Dan salah satu solat yang kena berjemaah, kena jaga ialah subuh berjemaah. Banyak orang yang boleh jaga malam-malam, panjat bendera atas pokok 3 pagi dengan kerengga, dengan duri, dengan kaca, boleh panjat. Tahu-tahu pagi besok dah ada atas pokok. Tapi boleh tak dia panjat tangga surau main solat subuh lepas dia panjat pokok? Ini yang kita faham. Di antara matlamat dengan alat. Alat lain, matlamat lain. Matlamat kita ialah Islam. Alat kita ialah pegangan politik kita. Jangan sampai alat mengatasi matlamat. Matlamat kita ialah Islam. Apa yang kamu nak? Islam. Apa yang kamu perjuangkan? Islam. Apa yang kita sokong? Islam. Itu dipanggil matlamat. Yang ni kena jelas. Matlamat kamu apa? Islam. Siapa yang sama matlamat, samalah kita. Alatnya apa? Alatnya ialah fahaman politik. Itu alat untuk sampai kepada matlamat. Kenderaan untuk sampai ke matlamat. Kenderaan tak apa. Berbeza kenderaan pun tak apa. Kamu nak ke mana? Ke Johor. Naik apa? Bas. Oh, saya naik kereta. Pak Jimat naik bersikal. Haji Dolah naik motosikal. Kak PA numpang kapal terbang. Kak Mun tumpang lori ayam. Tapi semuanya nak menuju ke Johor. Betul lah tu. Yang naik bas tak boleh kata yang naik motor salah. Apa naik motor kena hujan basah lah. Naik bas lah. Belum tentu buatnya kereta bas tu mengantuk. Yang naik kereta pun tak boleh kata yang naik bas salah. Naik kereta pun betul. Nak ke mana yuk? Johor. Naik kereta. Oh silakan. Johor ikut sini. Kamu nak ke mana naik motor ni? Johor. Ikut sini. Memang jalan ini pun. Maknanya kalau kita tahu matlamat ke Johor, naiklah kenderaan apa pun. Silakan. Berjalan kaki pun sah. Itu dipanggil alat. Nak sampai ke Johor. Tetapi kalau ke Johornya ke situ,
Dia ikut jalan sini. Kamu nak ke mana? Johor. Johor sana. Tak ada, saya ikut jalan sini pun boleh juga sampai. Mana boleh sampai? Ini ke Perth. Kalau itu punya matlamat salah. Nak sampai ke Islam, tapi tak ada matlamat Islam. Sebut nama-nama Islam. Macam orang Islam, tapi matlamat tidak Islam. Itu bukan betul. Dia nak matlamatnya jelas. Alat nak menyampainya mesti ada alat. Tak kira lah alat yang tuan-tuan pakai. Janji nak Islam. Itulah dia yang kena faham. Matlamat itu jelas. Begitulah kita tadi dalam kehidupan kita. Semayang jemaah subuh itu matlamat. Pasang bendera atas pokok tu alat. Kalau pasang bendera atas pokok boleh sampai pukul 3 pagi, kenapa tak boleh sampai ke matlamat untuk solat subuh berjemaah? Yang ni yang kena clearkan tuan-tuan. Di antara alat dengan matlamat. Ambil matlamat. Alat ni terpulanglah tuan-tuan. Nak naik bahtera mana? Nak naik kapal mana? Nak naik kereta apa? Jangan kutuk kapal orang. Jangan kutuk kereta orang. Jangan kutuk motosikal orang. Jangan kutuk basikal orang. Janji matlamat dia jelas. Nak pada Islam. Tapi sekarang ni kita kutuk kenderaan orang. Kita kutuk cara orang naik kereta. Kita kutuk cara orang menyampaikan basikal. Menyampaikan basikal ke Johor. Menyampaikan diri dia ke Johor tu kita kutuk. Kita kata kita saja betul. Yang ni salah. Fataqatta'u amrahum bainahum zubra. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kata Tuhan. Kamu sendiri yang memecah-mecahkan diri kamu. Kamu buat itu, kamu buat ini, kamu buat ini. Kemudian kamu kata kamu yang betul. Orang lain semua salah. Sedangkan kalau matlamatnya betul, apa jalan sekalipun adalah betul. Janji matlamatnya betul. Macam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kena bakar. Nabi Ibrahim kena bakar. Macam-macam orang tolong nak padam Nabi Ibrahim punya api. Di antara dua binatang yang nak tolong padam api yang bakar Nabi Ibrahim ialah burung. Burung terbang, bawa air dalam mulut. Bila sampai di atas, burung tadi ludah di dalam api. Cara burung untuk padamkan api Nabi Ibrahim. Di bumi pula semut. Ambil air buah dalam mulut, jalan dekat dengan api, ludah nak bagi pada api. Semut macam mana lah boleh pada api dengan dia pun terbakar. Tapi itulah sumbangan dia untuk padam api Nabi Ibrahim. Yang membakar Nabi Ibrahim, api Raja Namrud. Itulah sumbangan burung untuk padam api yang membakar Nabi Ibrahim. Jangan hina semut, jangan hina burung. Itu setakat mana yang mampu mereka buat. Tapi matlamat mereka jelas untuk padam api yang jahat itu. Kalau itu yang kita faham, kita takkan kutuk burung dan kita takkan kutuk semut. Kerana mereka juga ada sumbangan. Yalah Ustaz, sumbangannya kecil. Lah saya lagi besar. Itu kemampuan dia. Kita kena faham. Yang pentingnya matlamatnya itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika ala hudan min rabbihim." Mereka itulah golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah. Allah juga tidak menggunakan perkataan selalu mendapat petunjuk. Allah tidak menggunakan perkataan ulaika huda. Allah berlapis dengan perkataan ala. Sebab apa? Allah berkata berhenti sampai di situ. Selalu mendapat petunjuk dan berhenti sampai di situ. Sebab di sana ada banyak jenis petunjuk. Di sana juga ada petunjuk syaitan. Sebab itu Allah tak kata selalu mendapat petunjuk. Bukan semua petunjuk baik. Ada petunjuk daripada syaitan. Jin. Seorang perempuan. Dia bangun sembahyang malam. Pukul 3, pukul 4 pagi. Dia bangun sembahyang malam. Zikir, baca Quran. Tengah-tengah berzikir datang satu lembaga. Lembaga ni seolah-olah cakap dengan dia. Aku suka dengan kamu. Kamu rajin sembahyang. Kamu rajin berzikir malam. Kamu rajin baca Quran. Boleh tak kita kawan? Perempuan tadi menjawab, kamu siapa? Saya wali Allah, Syekh Azra Maut daripada Yaman.
besok datang lagi, besok datang lagi. Jadi wali tadi ni, wali yang duk datang dalam rumah dia ni, aku suka nak bagi kamu macam mana aku ni boleh jadi wali. Kalau kamu nak ilmu ini, malam besok kamu semayang. Kamu semayang malam besok. Dan aku akan bagi ilmu macam mana aku boleh jadi wali selepas kamu semayang besok. Maka perempuan ini pun malam besoknya semayang, tahajud, tasbih. Sebab nak jumpa dengan wali, kerana wali tadi janji nak bagi ilmu yang menjadikan dia wali. Maka perempuan tadi pun semayang. Soalannya, sembahyang perempuan itu kerana Allah atau kerana wali? Bila sembahyangnya kerana wali tadi, bukankah dia syirik pada Allah? Itulah syaitan. Syaitan bukan menghalang orang sembahyang. Syaitan juga salah satu cubaannya menyuruh orang sembahyang, tetapi dengan cara lain daripada kerana Allah, dengan cara-cara yang tertentu. Itulah syirik. Yuk, pergilah sembahyang di surau. Nanti kalau kamu sembahyang di surau, orang nampak kamu ahli surau. Kalau kamu sakit, jemaah surau tolong kamu. Maka dia pun datang sembahyang kerana nak exposekan mukanya. Sekarang dia sembahyang kerana Allah atau nak bagi tahu dia ahli surau. Nampak tuan-tuan? Bukan dia larang buat, dia semua buat, tapi niat yang lain. Niat dia lain, petunjuknya lain. Kak Long pakai tudung, Kak Long pakai tudung. Bila Kak Long pakai tudung, nampak ayu dan sopan, pakailah. Bila Kak Long pakai, kedut-kedut di bawah tengkok tu tak nampak. Jadi dia pun pakai tudung bukan lagi kerana Allah, pakainya kerana nak nampak ayu dan tak nak bagi nampak kedut di tengkok itu. Kak Long pakailah tudung Kak Long, sebab semua orang pakai tudung. Salah satu sebab kamu kalah banyak tu pasal korang pakai tudung. Maka dia pun pakai tudung lepas kalah. Pasal apa? Pasal nak tarik orang balik. Maka tujuannya bukan kerana Allah. Itu pakai tudung politik, lain juga. Yang Allah terima ialah memakai kerana Allah, bukan kerana lain-lain. Sebab itu petunjuk-petunjuk ini banyak. Petunjuk setan, petunjuk iblis, petunjuk yang benar hanya daripada Allah. Baik. Mir Rabbihim, daripada Tuhan mereka. Dan ayat ini tidak mengatakan daripada Allah. Ayat Allah tak kata ulaika ala hudam minallah. Allah tak kata ulaika ala hudam minallah. Allah kata hudam min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Kenapa Allah gunakan perkataan daripada Tuhan mereka? Kenapa tak guna perkataan daripada Allah? Supaya mengingatkan mereka dengan nikmat petunjuk, iaitu nikmat fitrah, nikmat kehidupan yang datang daripada Tuhan mereka, yang telah melindungi dan memelihara mereka. Kerana dengan begitu mereka akan mengakui pelbagai kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebab mereka tidak percaya, orang kafir ni bukan percaya dengan Allah, tapi dia percaya dengan Tuhan. Sedangkan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sebab itu Allah menggunakan bahasa berlapis. Allah gunakan perkataan Rabbi, Rabbihim, Tuhan kamu. Tuhan kamu pun Allah, Tuhan kita pun Allah, Tuhan orang kafir pun Allah, Tuhan orang Cina pun Allah. Balik kepada Tuhan, Tuhan tu Allah. Maka bila mereka kata ini Tuhan yang buat, ini Tuhan yang bagi nikmat, maka balik kepada mengakui kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Rabbi ini tuan-tuan disebutkan dengan penuh keindahan. Mir Rabbihim. Sebab itulah disebut sebagai sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Dan kalau Allah menyebutkan Allah, itu dipanggil sifat ilahiyah, sifat keilahiannya. Allah tak gunakan perkataan keilahiannya, sebaliknya Allah menggunakan perkataan rububiyah. Firman Allah, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang yang beruntung, yakni orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkan kepada Allah sesudah mengusahakannya. Apa makna muflih?
muflihun. Muflihun maknanya ialah golongan yang beruntung. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Yasin, bermula daripada ayat 33 sampailah pada ayat 44. Allah Ta'ala menyebut 10 ayat di dalam surah Yasin tentang rububiyah, tentang tauhid rububiyah. Allah Ta'ala suruh kita tengok, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Allah suruh kita tengok benda-benda ini. Allah suruh kita tengok bulan, matahari, malam, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Allah suruh tengok tentang gunung ganang. Allah suruh tengok tentang bumi. Allah suruh tengok tentang buah-buahan. Allah suruh tengok tentang buah kurma. Min nakhilin wa nabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Allah suruh tengok. Dan Allah suruh perhati benda-benda yang telah Allah ciptakan. An-nakhil, buah kurma, buah-buah kurma, wa a'nab, dan buah-buah anggur. Dan Allah suruh tengok mata-mata air yang Allah Ta'ala ciptakan. Tengok air Zam-Zam sudah, mata-mata air minal uyun, daripada mata-mata air yang tak pernah kering, yang tak pernah habis air Zam-Zam. Siapa buat? Tengoklah mata-mata air dalam dunia ni yang tak pernah kering. Sungai-sungai yang mengalir daripada pergunungan. Daripada mana datang air yang boleh mencurah-curah masuk dalam sungai, masuk ke dalam laut? Siapa buat? Liyakulu min samarih, supaya kamu makan buah-buahnya. Wa ma amilat aydihim, dan apa yang kamu buat dengan buah-buah itu. Allah tak sebut tentang buah. Allah bukan setakat jadikan buah. Daripada buah tu pula Allah kata kamu boleh buat macam-macam. Daripada buah durian, majukan durian, jadikan dia tepung, jadikan dia kopi, jadikan dia perisa aiskrim, jadikan dia bahan penyaji makanan. Daripada buah durian, daripada kopi, daripada tumbuhan teh, boleh jadi minuman. Allah sebut benda-benda ini. Jangan tengok buah sekadar buah. Tengok buah dan cari ekstrakkan hasilnya. Apa? Ini yang Allah Ta'ala suruh buat. Orang kita hanya memandang ababil, memandang, melihat, membaca suratul Fil. Dia tidak memandang lebih daripada itu. Bila kita sampai ke Mekah, kita pergi kepada Wadi Muhassir. Kita tengok tempat Abrahah dihancurkan dengan tentera-tentera bergajah. Nabi Muhammad bila sampai di Wadi Muhassir, Nabi Muhammad jalan laju-laju. Nabi tak suka duduk lama-lama di situ, pasal Allah benci tempat. Allah laknat tempat tu dengan dibunuhnya, dihancurkan tentera Abrahah. Nabi bila lalu di situ, Nabi lalu cepat-cepat. Nabi tak suka. Apa yang tuan-tuan tengok tentang tarmihim bihijaratin min sijil? Direjamnya tentera Abrahah itu oleh burung-burung ababil dengan batu-batu daripada sijil. Yang menghancurkan tentera bergajah ialah batu, sijil. Maknanya daripada batu ni boleh jadi senjata. Orang Islam, orang kita hanya pegang ayat tu saja. Dia tak mau ekstrakkan apa dia batu itu. Daripada batu boleh jadi senjata. Ekstrakkan ayat itu. Jangan kita hanya nampak pada zahir itu saja. Orang Amerika, orang Rusia, orang India, orang Israel, dia ekstrakkan ayat itu. Allah kata tentera itu menggugurkan batu. Makna batu ni bila turun, habis menjadi macam daun-daun yang dimakan ulat tentera bergajah. Jadi daripada batu ni rupanya boleh buat bom. Boleh buat bom. Majukan batu untuk buat bom. Sebab itu tentera-tentera barat, orang-orang barat lama dah buat uranium. Pengkayaan uranium daripada batu batang. Daripada ini boleh buat bom. Sebab itu bila Iran dia nak buat pengkayaan uranium, mereka nak serang Iran. Sebab mereka takut orang Islam memajukan industri batu. Kemajuan daripada batu. Batu ni mereka je nak buat. Sebab itu Iran kata kami nak majukan uranium. Mereka cukup takut.
Kalau kita ambil betul-betul daripada Quran, tuan-tuan, lama dah umat Islam menjadi hebat. Lama dah kita jadi muflihun. Saya tengok pagi semalam kuliah. Pagi-pagi kita ni bicara mufti. Ya, pagi-pagi siapa nak tengok pagi-pagi buta. Tengah malam pun bicara mufti juga pukul 1 pagi. Siapa nak tengok? Pukul 5.30 pagi pun macam tu juga. Siapa nak tengok? Orang nak pergi sekolah, orang nak pergi kerja. Yang kita pergi sembahyang subuh. Siapa nak tengok? Pukul 1 pagi orang nak tidur. Saya tengok satu mufti tengah ceramah ada laptop. Kita kata hebat. Oh, mufti pun ceramah guna notebook. Hebat. Tapi ditulis di notebook tu Samsung. Saya bangga sangat kalau di laptop dia tu ditulis apa tak. Muar ke, Johor ke, Taman Melawati ke. Ini tulis Samsung. Samsung Korea tu. Banggakah kita? Kita pandai guna notebook, tapi kita tak pandai mencipta laptop kita. Mana yang lebih baik? Menjadi pengguna atau menjadi pengeluar? Selama-lama kita menjadi pengguna, selama-lama tu kita tak maju. Manusia yang maju ialah manusia yang menjadi pengeluar. Manusia yang tak maju ialah manusia yang duk pakai, tak ada jalan nak buka. Sampai bila nak maju? Majukah tuan-tuan bila pergi ke negara Arab, tengok orang Arab naik kereta besar-besar, naik kereta General Motor, GMC. Besarnya kereta, besarnya kita. Alangkah lebih baiknya kalau dia yang keluarkan kereta. Itulah yang dikatakan maju. Menjadi pengeluar. Ini yang disebut oleh Allah dalam Quran. Allah bagi basicnya dalam Quran. Dan kitalah yang menjadikan benda itu makin berkembang, makin berkembang. Cukup Allah kata bahawa burung itu memusnahkan tentera bergajah. Hari ini burung itu pesawat-pesawat pejuang. Tentera bergajah di bawah kita kebal. Nak hancurkan kita kebal di bawah, mesti guna pesawat pejuang. Alangkah baiknya kalau umat Islam menjadi pengeluar pesawat pejuang, bukan pembeli pesawat pejuang ataupun pembeli kapal selam yang kena makan komisen yang banyak. Ini yang disuruh dalam agama. Menjadi orang yang pencipta, menjadi pembuat, bukan semata-mata pembeli dan pemakai. Kita beli kereta kebal 4 tahun lepas, baru sampai tahun ini. Order 4 tahun lepas, baru sampai tahun ini. Bukankah sudah 4 tahun usianya? Bukankah itu sudah ketinggalan teknologi? Ketinggalan dah tuan-tuan. 4 tahun itu sudah jauh daripada kemajuan kereta kebal yang kita beli sekarang ini. Dah macam-macam benda orang dah keluarkan kereta kebal. Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang dipelihara daripada keburukan dirinya, kekikiran dirinya, daripada kedekut dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita siapa untung yang sebenar. Orang yang untung yang sebenar ialah keberuntungan setelah bersabar. Setelah berzikir ada keberuntungan. Selepas sabar ada untung. Hakikatnya selepas sabar ni mesti dapat untung. Hakikatnya selepas berzikir mesti ada untung. Hakikatnya selepas bekerja mesti ada untung. Hakikatnya selepas bersedekah mesti ada untung. Keberuntungan dalam segi bahasa maksudnya ialah bahagia dan berhasil. Untung apa makna? Untung makna bahagia dan berhasil. Beruntung juga maknanya pergi menuju sesuatu. Dan maksud ayat ini ialah muflihun di sini ialah mereka akan berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Dan itulah orang yang beruntung. Orang yang beruntung ialah orang yang berhasil dan berbahagia, sama ada zahir maupun batin. Inilah dia tuan-tuan. Allah Ta'ala menyebut bagaimana kita nak berjaya di dunia dan di akhirat. 3 benda ni kena buat. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Saya memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk dalam 3 golongan ini. Yang pertama, orang yang mendirikan salat. Yang kedua, orang yang percaya beriman kepada yang gaib. Dan yang ketiga, orang yang menafkahkan sebahagian rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta semua keluarganya dan para sahabat sekaliannya. Kita telah pun habis bahagian yang kedua yang disebut kitab ini sebagai sifat-sifat orang beruntung. Ini tajuk yang kedua. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan masuk kepada 10 kriteria wali-wali Allah. Ini tajuk yang penting. Apa makna wali Allah? Wali Allah maknanya ialah kekasih-kekasih Allah. Semalam ada orang hantar mesej pada saya jam 12.40 malam. Dia tanya, Ustaz, macam mana nak jadi kekasih Allah dan macam mana Allah nak jadi kekasih kita? Macam mana kita ni nak jadi kekasih Allah dan Allah tu kekasih kita? Macam mana? 12.40 tuan-tuan. Jenuh untuk jawab mesej dia pula. Saya kata datang ke AU4 dengar bab ni. 10 tanda-tanda dan 10 bagaimana nak jadi kekasih Allah. Ini soalan yang panjang, bab yang panjang. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan. Itu pun kalau kontrak disambung. Kalau nak tahu kontrak di terminate pula kan. Baik, cukup sekadar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahari jabbari muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.